kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. 我们再一次祷告。 Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, 我们在天上的父神， terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan pada hari ini 感谢你再一次给我们机会 untuk boleh datang dan beribadah kepadamu. 来敬拜你。 Dan saat ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 这时刻，我们要聆听你的话语， Kiranya Tuhan boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami, 求主帮助我们预备自己的心思意念， supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. 让我们能专心聆听你的话语， Pakai kedua hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 使用你两位仆人来传讲神的真理。 Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，早上好。 Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. 今天早上我们要一起思想神的话语。 Firman Tuhan diambil dari Yosua pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-29. 从约书亚记第8章1到29节， Ayat pertama sampai 17 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia 1到17节用印尼文读， dan ayat 18 sampai 29 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 18到29节用中文读。 Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu. Kota Ai dimusnahkan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua, "Jangan takut dan jangan kecut hatimu. Bawalah seluruh tentaramu bersamamu dan majulah menyerang kota Ai. Ketahuilah, aku sudah menyerahkan ke dalam tanganmu raja dan rakyatnya, kota dan negerinya. Engkau harus lakukan terhadap Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan terhadap Yeriko dan rajanya. Hanya barang dan ternaknya boleh kamu jara. Tempatkanlah bagimu orang untuk mengadang kota itu dari belakang." Lalu Yosua dan seluruh tentara maju menyerang Ai. Yosua memilih 30.000 pejuang gagah perkasa dan menyuruh mereka berangkat pada waktu malam. Kepada mereka ia memberi perintah, "Perhatikan, kamu yang mengadang air dari belakang kota itu, janganlah terlalu jauh dari kota itu. Siap siagalah kamu semua. Aku dan semua orang yang bersamaku akan mendekati kota itu. Ketika mereka keluar menyerbu kami seperti sebelumnya, kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Mereka akan keluar mengejar kami sampai kami memancing mereka menjauhi kota itu. Sebab mereka akan menyangka orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti sebelumnya ketika kami melarikan diri dari hadapan mereka. Kamu harus keluar dari persembunyianmu dan merebut kota itu. Tuhan Allahmu telah menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Kamu harus melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikanlah perintahku kepadamu." Demikianlah Yosua menyuruh mereka bergerak. Lalu mereka pergi ke tempat persembunyian dan mengambil tempat di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Sementara Yosua bermalam di antara prajuritnya pada malam itu. Keesokan harinya, pagi-pagi benar Yosua memeriksa barisan prajuritnya itu. Bersama tua-tua Israel ia berjalan di depan pintu prajurit itu dan maju menuju Ai. Seluruh prajurit yang bersama dia bergerak maju mendekati kota itu sampai di seberangnya. Mereka mendirikan kemah di sebelah utara Ai dan ada lembah di antara mereka dan Ai. Yosua memilih kira-kira 5.000 orang dan menyuruh mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Demikianlah seluruh tentara itu diatur, baik pasukan yang di sebelah utara kota maupun barisan belakang di sebelah barat kota itu. Lalu pada malam itu Yosua pergi ke lembah. Pagi-pagi ketika Raja Ai melihat hal itu, ia dan seluruh tentaranya, orang-orang itu segera keluar untuk memerangi orang Israel ke titik pertemuan yang menghadap ke dataran. Tetapi ia tidak tahu apa yang menghadangnya di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel berpura-pura dikalahkan oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Seluruh penduduk kota itu dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Mereka mengejar Yosua sehingga mereka terpancing makin jauh dari kota. Tak seorang pun tertinggal di Ai dan di Betel, dan yang tidak keluar memburu pasukan Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka begitu saja karena mengejar orang Israel. 第18节，耶和华吩咐约书亚说：“你向爱城伸出手里的短枪，因为我要将城交在你手里。”约书亚就向
就像整伸出手里的短枪，他一伸手，府兵就从埋伏的地方急忙起来，躲了城，跑进城去，放火焚烧。爱城的人回头一看，不料城中的烟气冲天，我们就无力向左向右逃跑。那往旷野逃跑的百姓便转身攻击追赶他们的人。约书亚和以色列众人的见府兵已经躲了城，城中烟气沸腾，就转身回去击杀爱城的人。府兵也出城迎击爱城人，爱城人就困在以色列人中间，前后都是以色列人。于是以色列人击杀他们，没有留下一个，也没有一个逃脱的。生擒了爱城的王，将他解到约书亚那里。以色列人在田间和旷野杀尽所追赶一切爱城的居民，爱城人倒在刀下，直到灭尽。以色列众人就回到爱城，用刀杀了城中的人。当日杀毙的人，连男带女共有12000，就是爱城所有的人。约书亚没有收回手里所伸出来的短枪，直到把爱城的一切居民进行灭尽，唯独城中的牲畜和财物，以色列人都取为自己的猎物，是照耶和华所吩咐约书亚的话。约书亚将爱城焚烧，使城永为高堆，莽长，直到今日。又将爱城王挂在树上，直到晚上。日落的时候，约书亚吩咐人把石首从树上取下来，就在城门口，在石首上堆成一大堆石头，使尊到今日。 Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 读经到此， Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， bagian ini merupakan kisah daripada sebelumnya. 这个部分继续了上一个部分。 Di mana pada bagian sebelumnya kita bisa melihat bagaimana dosa akan menyebabkan Tuhan murka. 上一个部分我们看到亚干的罪让神发怒， Dan sebagai dampaknya bangsa Israel kalah dari kota Ai. 后果呢，以色列民输给爱城人。 Melalui catatan Yosua pasal 7 ayat yang kelima, 根据约书亚记第7章第5节， kira-kira waktu itu Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari bangsa Israel. 爱城人杀了36个以色列人。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ada seorang teolog yang bernama David Howard. 有一个神学家名叫 David Howard， Dia memberikan perhatian khusus antara kisah narasi Rahab dalam pasal 2 dengan narasi Akan dalam pasal yang ke-7. 他特别关心第2章喇合的故事和第7章亚干的故事。 Terdapat satu ironi antara kisah Rahab dengan Akan. 喇合和亚干的故事有讽刺的地方。 Rahab seorang Kanaan, tapi dia percaya kepada Allah. 喇合她是一个迦南妇女，但是相信神， Dia bertindak dengan setia. 忠心实行她的任务。 Sebagai hasilnya dia dijanjikan dari pembebasan dari kehancuran. 结果呢，她从灭亡中受到了被释放的应许， Lalu dia masuk ke dalam bagian dari bangsa Israel. 她成为以色列民的一部分。 Sedangkan dalam catatan Yosua pasal yang ke-7, 在约书亚记的第7章， kita melihat bahwa Akan adalah seorang yang berasal dari bangsa Israel. 亚干是一个以色列人， Namun dia tidak percaya, 但是他不相信神， bertindak tidak setia. 也不忠心。 Dan hasilnya dia tidak dibebaskan, 结果呢，他没有得到释放， tetapi dihancurkan karena perbuatannya. 因为自己的后果被除灭。 Sehingga dari sini kita bisa melihat 从这里我们都能看到， bahwa ada kontras antara seorang Rahab dengan Akan. 喇合与亚干有强烈的对比。 Oleh karena itu pada pasal yang ke-7, 在第7章， kita bisa melihat bahwa dosa membawa murka Allah 罪恶让神发怒， dan kehancuran bagi bangsa Israel 给以色列民带来灭亡， dan bagi diri Akan. 也对亚干自己。
Sekarang kita akan melihat kembali ke pasal yang ke-8. 我们再回到看第8章， Sekali lagi, bagian ini masih berkaitan dengan bagian yang sebelumnya. 再一次这个部分与上一个部分有关联， Sehingga kita tidak boleh melihat ini sebagai satu bagian yang terpisah dengan bagian yang sebelumnya. 我们不能把它分离。 Kondisinya adalah di mana bangsa Israel yang baru saja mengalami yang namanya kekalahan dari bangsa Ai. 情况是以色列民刚刚被埃城的人打败， Dan seketika itu pun ada yang melihat bahwa keberanian mereka kemudian menciut. 他们就失去了勇气。 Padahal secara jumlah, 根据数量， penduduk Israel itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk kota Ai. 以色列民比埃城人很多， Namun mereka seolah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang akan menyertai mereka. 他们失去了神与他们同在的信心。 Sehingga dari bagian ini kita bisa melihat 从这个部分，我们能看到， bahwa dosa telah merusak relasi antara bangsa Israel dengan Allah. 罪恶破坏了以色列民和神之间的关系。 Tidak heran kalau kemudian bangsa Israel merasa agak jauh akhirnya daripada Tuhan setelah insiden atau kejadian Achan. 这种压干的事，难怪以色列民远离了神。 Namun ketika masalah akan terselesaikan 当压干的事解决好了， dan murka Tuhan kemudian menjadi reda, 神不再发怒， maka Tuhan pun datang berniat untuk memulihkan bangsa Israel. 神想要复苏以色列民。 Di mana Tuhan mengambil inisiatif untuk datang kepada Yosua dengan firman yang menguatkan dan arahan atau petunjuk yang baru bagi Yosua. 神先到约书亚来，神的话见过了约书亚，并给约书亚新的指示。 Dari sini kita melihat Tuhan datang dengan cara yang lembut, Dia menguatkan dan menyampaikan strateginya kepada Yosua. 神以温柔的方式兼顾约书亚，把他解开他的策略。 Dan memberikan satu jaminan yang diberikan melalui kebenaran firman-Nya. 接着神的话给约书亚一个保障。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dorongan yang diberikan Allah kepada Yosua untuk terus maju, 上帝鼓励约书亚一直往前进。 kita bisa lihat dalam ayat yang pertama. 在第一节我们能看 Di 到， sana dikatakan demikian. 那里说： Janganlah takut dan janganlah tawar hati. 不要惧怕，也不要惊慌。 Ini menyiratkan bahwa dosa akan 证明了压干的罪， dan akibat-akibatnya itu sudah membuat Yosua dan bangsa Israel sangat berkecil hati. 压干的罪让约书亚以色列民没有勇气， Dan hampir mungkin membuat mereka udah patah semangat. 让他们绝望。 Namun Tuhan meminta Yosua untuk tidak tawar hati. 神要约书亚不要灰心， Lalu janji Tuhan itulah datang kepada Yosua dan menguatkannya kembali. 神给约书亚应许，让约书亚得到坚固。 Sehingga titik baliknya 转折点 adalah janji kemenangan karena Allah telah menyerahkan Ai ke tangannya. 胜利的应许，因为神把埃城交给约书亚。 Dalam hal inilah kemudian Allah memberikan jaminan keberhasilan melawan Ai. 神给约书亚战胜的保障， Dan memberitahu bahwa kota itu sepenuhnya akan menjadi milik mereka. 并告诉他埃城属于他们的。 Ini adalah janji yang penuh dengan kepastian. 这是很肯定的应许， Dan akan menjadi satu kemenangan total yang akan didapatkan oleh Yosua dan bangsa Israel. 成为约书亚和以色列民完全胜利的保障。 Tetapi sekali lagi dia harus mengingat bahwa ini adalah pemberian Allah. 再次，他要记得，这一切都是神赐给他们的。 Dan pada bagian ini kita juga bisa melihat 在这个部分，我们也能看到， bahwa kali ini barang rampasan dan ternak boleh mereka ambil. 这一次他们可以拿所有财宝和祭物的牲畜。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Walaupun Allah telah berfirman akan menyerahkan kota Ai kepada Yosua dan Israel, 虽然神已经说了，把埃城交给约书亚和以色列民， namun Yosua itu nggak tinggal diam 约书亚没有静静的等待， dan berpikir ya sudah kan Tuhan udah kasih kita tuh bangsa Ai. 和设想，反正上帝把埃城交给我们， Jadi kita tunggu aja. 我们就等着好了。 Dalam hal ini justru kita bisa melihat Yosua tuh nggak pasif. 约书亚并没有被动， Dia nggak tinggal diam, 他没有被动， tetapi justru dia mempersiapkan sesuatu dengan baik. 他一切准备好了， Dia mempersiapkan 30.000 pasukan yang gagah perkasa. 他准备了3万大能的勇士，
Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Yosua memanfaatkan sumber daya yang ada. 在这里，我们看到约书亚利用了他所拥有的能力， Tidak hanya itu. 不只是这样。 Kalau diperhatikan pada bagian ini Bapak Ibu sekalian, 如果我们再仔细看， para pembaca juga diberikan petunjuk yang detail bahwa nantinya Yosua akan memecah pasukan ini menjadi dua bagian. 约书亚把军队分成2个部分。 Yang pertama, 第一个部分 pada malam hari, 在夜间， yaitu pasukan yang bersembunyi di belakang kota. 在城市后面躲藏起来的军队。 Dan yang kedua 第二个部分 adalah pasukan yang nantinya akan pura-pura kalah dan nanti akan melarikan diri. 假装被打败而逃跑的军队。 Karena kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian dalam bagian sebelumnya, 我们能看到上一个部分， bahwa Ai itu kan sudah menang. 爱城已经赢了， Maka mereka dengan percaya diri 他们就很有自信， akan mengejar bangsa Israel yang melarikan diri itu. 一直追赶逃跑的以色列民。 Sehingga 因此呢， kota itu nantinya akan menjadi kosong. 城市就空空的。 Sehingga pasukan yang diperintahkan untuk bersembunyi tadi akan masuk ke kota dan membakar kota tersebut. 躲藏起来的军队，他们就进攻并把它烧掉。 Ketika orang Ai melihat bahwa kota mereka sudah terbakar, 当爱城人看到他们的城市已经被烧掉， maka pasukan yang tadi itu, yang pasukan Yosua yang tadi melarikan diri akan berbalik kemudian menyerang Ai. 逃跑的军队转过来再攻击爱城人， Sehingga Ai dalam bagian ini diserang dari dua belah pihak. 爱城人受到了2方面的攻击， Yakni yang berjaga-jaga di malam hari 就是守夜的军队， dan pasukan yang tadinya melarikan diri. 也是逃跑的军队。 Jadi ini merupakan satu strategi yang begitu luar biasa. 这是一个非常好的策略。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mengapa perlu berstrategi? 为什么需要策略呢？ Sekali lagi kan Tuhan udah berjanji bakal kasih kota Ai ke Yosua. 再一次，神已经答应了把爱城交给约书亚， Ditambah lagi kota itu bukan kota yang besar. 加上爱城不是一个很大的城市， Tanpa strategi pun harusnya bisa menang. 不用策略他们也会赢。 Pada bagian ini mau mengajarkan 这个部分教导我们， dan menekankan tanggung jawab kita. 也强调我们的责任。 Di dalam kedaulatan dan anugerah Allah, 在上帝的恩典和主权之下， tidak berarti kita tidak perlu mengupayakan dalam memberikan yang terbaik. 我们也需要尽量做最好的准备。 Dengan kata lain, 换句话说， bahwa anugerah Allah tidak pernah menghilangkan tanggung jawab kita. 神的恩典没有除掉我们的任务。 Dari sini kita juga bisa melihat 从这里我们也能看到 ada，sebuah usaha yang dilakukan 有一个办法， yang juga berdasarkan kepada kepercayaan penuh kepada Allah. 根据完全相信神。 Ketika Tuhan berkata dia akan menyerahkan kota Ai kepada Yosua, 当神说把爱城交给约书亚的时候， maka di sini Yosua pun memiliki kepercayaan penuh terhadap Allah, terhadap apa yang telah Allah katakan. 约书亚他完全相信神所说的话， Oleh karena itu, 因此 untuk menguatkan hati yang luluh karena kejadian sebelumnya adalah melangkah maju dalam iman. 因为之前的经历，破碎的信前得到坚固，我们要凭着信心往前走， Tidak meratapi masa lalu, 不要被往事而悲伤。 melainkan melihat kembali janji-janji Allah 我们再看上帝的应许， dan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk mentaati perintahnya. 尽全力顺服上帝的命令。 Inilah yang dilakukan oleh Yosua. 约书亚就是这么做。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dalam bagian ini juga tadi sudah saya sebutkan ada jumlah pasukan yang disiapkan oleh Yosua. 在这个部分，我刚才已经讲了约书亚所准备的军队数量。 Yang pertama tadi udah saya sampaikan di mana Yosua mempersiapkan 30.000 pejuang. 约书亚准备了3万勇士， Lalu kemudian Yosua memilih 5.000 orang untuk bersembunyi di antara Betel dan Ai. 约书亚再选5000个人在伯特利和爱城中间躲藏起来。 Mengapa Yosua harus mempersiapkan dua pasukan ini dalam jumlah yang berbeda? 为什么约书亚要准备不同数量的2个军队呢？ John Calvin 加尔文 dalam tafsirannya melihat, 在他的解经中， ia menduga bahwa 30.000 orang dibawa keluar itu untuk pertempuran terbuka. 3万勇士用来公开打仗， Dan 5.000 orang itu secara khusus disisihkan nanti untuk penyergapan.
另外5000个人是突然攻击敌人。 Jadi nanti kita akan melihat bahwa sebagian besar tentara itu ditempatkan di sebelah utara Ai. 我们看大部分的军队放在爱城的北部， Tetapi tidak jauh sehingga mereka itu dapat bersiap untuk menyerbu kota itu. 离爱城不远，所以他们准备好了进攻。 Sedangkan Yosua dan 5.000 orang lainnya 约书亚和另外5000个人， memposisikan diri mereka di sebelah barat Ai. 他们在爱城的西部， Dalam perjalanan ke Betel sebagai pasukan yang nanti akan sebagai penyerang. 成为攻击的军队往伯特利。 Dan dalam catatan ayat yang ke-15, 在第15节， kita akan melihat bagaimana nanti Yosua itu akan pura-pura kalah. 我们看到约书亚假装被打败， Dan kemudian melarikan diri ke padang gurun. 到旷野逃跑。 Nah, lalu saat itulah seluruh penduduk kota Ai itu akan dikerahkan untuk mengejar Yosua. 整个城市的居民，他们要追赶约书亚。 Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa nantinya tidak ada satupun pasukan yang tertinggal di kota Ai. 没有一个士兵留下在爱城， Tapi mereka semua saking bersemangatnya mereka akan mengejar bangsa 他 Israel. 们全部很努力的追赶以色列民， Begitu bersemangatnya Bapak Ibu sekalian. 他们这么努力的去追， Sehingga mereka membiarkan kemudian kota itu menjadi terbuka. 让爱城就开放。 Ditinggalkannya Ai 被放弃的爱城， menyiratkan bahwa pasukan itu telah mengabaikan tugas utamanya. 证明了那些军队忽略了他们主要任务。 Benteng itu dibiarkan terbuka 城堡被打开， sehingga lokasinya itu menjadi sangat rentan dari serangan musuh. 他们的位置很容易受敌人的攻击。 Setelah kota itu kosong, 但一旦城市空了， maka penyergapan besar dari sebelah utara itu akan kemudian masuk. 北面的军队就进攻。 Dan pada saat itulah pasukan Israel akan masuk dan merebut kota itu dan membakarnya. 就是在那一刻，以色列军队占领了爱城，并把它烧掉。 Sehingga orang Ai yang mengejar Yosua tadi 所以追约书亚的爱城人， akan melihat kota mereka terbakar. 他们会看到他们的城市被烧掉， Dan kemudian mereka terjepit di antara penyergapan orang Israel dan pasukan penyerang Yosua. 他们夹在以色列军队的中间。 Dan kemudian kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian 我们后来也能看到， bahwa rencana Yosua berjalan dengan baik. 约书亚的计划完全的进行， Karena kita melihat Tuhanlah yang adalah panglima perang yang memberikan Ai kepada umatnya. 因为神是他们的元帅，把爱城交给他们。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Dalam pertempuran kali ini kita bisa melihat ada 4 peristiwa yang terjadi. 在这一次的战场上，我们看见有4件事情发生。 Yang pertama, 第一件， penyergapan yang dilakukan menghancurkan Ai. 以色列军队进攻爱城，毁掉爱城， Dan kemudian menyerang belakang pasukan Ai secara efektif menekannya dari timur dan barat. 从后面也是攻击爱城人，所以从西部和东部压制。 Dan yang kedua, 第二个部分， pasukan Ai melihat bentengnya terbakar. 爱城人看到他们的城堡 Sehingga 被 mereka 烧掉， menyadari bahwa mereka telah kalah dari pertempuran ini. 他们就发现自己已经输了。 Dan yang ketiga, 第三件， pasukan utama Israel menyaksikan hal ini. 以色列军队看了这件事以后， Menghancurkan pasukan dan warga Ai 他们就打碎爱城人， dan merebut barang rampasan mereka. 夺取他们的财宝。 Dan yang keempat, 第四件， Yosua memerintahkan pembakaran benteng dan eksekusi terhadap pemimpin Ai. 约书亚吩咐把城堡被烧掉和杀死爱城的领袖。 Selain itu kita juga dapat melihat Bapak Ibu sekalian 除此之外，我们也能看到， bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi bangsa Israel 是神让以色列民胜利。 sesuai dengan firman yang disampaikannya kepada Yosua. 根据他对约书亚所说的话， Lalu kita juga bisa melihat 我们也能看 bahwa 到 keberhasilan Yosua 约书亚的胜利， juga disebabkan oleh imannya kepada firman Tuhan dan ketaatannya kepada Allah. 是因为他对神的话有信心和顺服。 Meskipun pertempuran dan kemenangan ini digambarkan dalam istilah manusia, 虽然这个胜利用人类的来形容， dan dipahami sebagai hasil dari strategi yang berhasil, 被理解为成功的策略， namun kemenangan ini perlu kita garis bawahi, perlu kita catat.
我们要记住，这个胜利呢， ini juga merupakan pertolongan Tuhan. 这是因为神的帮助。 Di mana Tuhan melakukan begitu banyak mujizatnya seperti keberhasilan sebelumnya. 神做了很多奇妙的事，好像往事的成功， Seperti di Yeriko atau kekalahan Mesir di Laut Merah pada generasi sebelumnya. 好像在耶利哥和埃及人在红海的失败。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Pada bagian akhir ini kita bisa melihat bagaimana kemudian Raja Ai ditahan dan dibinasakan. 在最后的部分，我们看到埃城王被抓，也被杀死。 Yosua memerintahkan supaya dia digantung dan mayatnya dilemparkan ke pintu gerbang kota itu sendiri, kotanya sendiri. 约书亚吩咐要把他挂在树上，把他的尸体丢在自己的城门外。 Tidak diragukan lagi. 我们很确定， Ada alasan tertentu untuk hukuman yang berat ini terhadap Raja Ai. 埃城王受到很重的惩罚是有理由的， Ada kemungkinan 有可能 selama hidupnya 他的一生中 ia terkenal sebagai orang fasik dan keji 是恶人， dan penghujat Allah Israel. 也是健忘以色列上帝。 Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， sebagian penafsir mencermati bahwa mayatnya dilempar ke pintu gerbang 有一些解经家说，他的尸体把他丢在城门外， di mana biasa dia duduk untuk menghakimi di sana, 平常他在那里坐着审判别人， supaya lebih besarlah penghinaan yang ditimpakan ke atas martabatnya yang selama ini dia bangga-banggakan. 让他所夸耀的尊严更加羞辱。 Juga ini sebagai satu hukuman atas putusan-putusan yang tidak benar yang telah dia buat. 也是因为他已经做了不正确的决定而被惩罚。 Demikianlah Tuhan dikenal melalui penghakiman-penghakiman yang akan dia laksanakan. 人借着上帝的审判认识他。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dari bagian ini kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama. 从这个部分，我们有几样事情能够一起学习。 Yang pertama, 第一个， iman itu selalu aktif. 信心是一直是主动的。 Dalam kisah ini jelas kita melihat bahwa Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada Yosua. 在这个故事，我们看到神把他的话给约书亚， Melalui firman itu kemudian Yosua dikuatkan kembali. 接着神的话，约书亚得到坚固。 Dan dia harus melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepadanya. 他要做神所吩咐给他的事情。 Sehingga dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, 从这里我们就能看到， bahwa Yosua itu memiliki iman yang begitu luar biasa kepada Allah. 约书亚是一个很有信心的人。 Sehingga kita dapat melihat bahwa kemenangan, keberhasilan Yosua disebabkan oleh imannya dan ketaatannya kepada Allah. 约书亚的成功是因为他对神的话有信心和顺服。 Sebagai orang Kristen, 身为基督徒， kita nggak asing lah dengan kata iman. 我们时常听到信心这个词。 Tapi apa arti kata iman itu? 信心是什么意思呢？ Di dalam kebudayaan kita saat ini, 在我们目前的文化， iman sering salah diartikan. 时常把信心的意思搞错了， Yaitu sebagai satu kepercayaan yang membabi buta atau percaya kepada sesuatu yang nggak masuk akal. 就是盲目的相信或相信不可思议的事情。 Apabila kita menyebut iman Kristen sebagai iman yang membabi buta, 如果我们说基督教的信心是盲目的信心， hal ini bukan saja merendahkan orang Kristen, 就是轻视了基督徒， tetapi ini juga adalah sebuah penghinaan terhadap Allah. 也羞辱了上帝。 Ketika Alkitab berbicara tentang kebutaan, 当圣经说盲目这个字， istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang yang karena dosa berjalan di dalam kegelapan. 来形容一个人因为罪恶在黑暗里走。 Tetapi kekristenan itu, iman Kristen mengeluarkan orang dari kegelapan. 基督教的信心带人走出黑暗， Iman merupakan lawan dari kebutaan, 信心是盲目的相反， bukan penyebab dari kebutaan. 不是盲目的原因。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Jadi iman orang Kristen, iman orang percaya, 基督徒的信心 bukan merupakan satu tindakan yang didasarkan kepada kepercayaan yang nggak beralasan. 不是按照没有理由相信的而行动。 Kita bisa percaya 我们能够相信， karena kita telah mendengar 因为我们听见了， dan melihat bagaimana Allah itu telah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang dapat kita percaya. 也看见了神如何彰显了自己成为能可靠的人。 Dia memberikan kita alasan yang cukup untuk mempercayainya. 他给我们相当好的理由，让我们信任他。 Dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang setia.
他的信实证明了我们 dan layak untuk mendapatkan kepercayaan dari kita. 配得我们信任。 Iman yang benar juga harus didasarkan kepada pemahaman yang benar. 真正的信心也要为正确的理解为根据。 Jadi beriman itu Bapak Ibu sekalian juga harus berakal budi. 有信心也要有明智。 Oleh karena itu, 因此呢， kita sebagai orang Kristen pun harus mengerti firman Tuhan 身为基督徒，我们要了解神的话， dengan akal budi yang kita miliki. 用我们的逻辑思想。 Tuhan memakai akal budi kita untuk mempertumbuhkan iman kita. 神使用我们的思想让信心成长， Karena iman kita itu nggak tumbuh secara instan. 因为我们的信心不是快速的成长。 Dan percaya kepada Allah 我们相信神， berarti kita juga mempercayakan seluruh aspek kehidupan kita kepadanya. 意思是把各方面的生活完全交托给神。 Ini merupakan esensi daripada iman Kristen. 这就是基督徒信心的本质。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Pada bulan April tahun 1988, 在1988年的4月份， ada sebuah berita malam yang melaporkan seorang fotografer yang merupakan penerjun payung. 在晚间新闻报道，有一个摄影师，也是一个伞兵， Pada suatu waktu dia sedang berada dalam sebuah pesawat dan Yoi. siap untuk melakukan terjun payung. 有一天他在飞机准备跳伞的时候， Lalu kemudian ia pun melompat dari pesawat itu bersama dengan banyak penerjun yang lainnya. 他与其他伞兵一起跳伞， Dan dia memfilmkan kelompok itu saat mereka jatuh dan membuka parasut mereka. 他就拍摄当他们落下的情景和打开降落伞的时候， Pada film yang ditayangkan pada siaran televisi, 在电视上播放的时候， saat penerjun payung terakhir membuka parasutnya, 最后的伞兵打开他的降落伞， lalu kemudian gambar pada siaran itu kemudian menjadi heboh. 荧幕就乱了。 Penyiar melaporkan bahwa juru kamera tadi itu telah jatuh dan tewas. 记者报道，摄影师已经掉下去而死， Lah, kok bisa dia tewas? 怎么会死呢？ Ternyata setelah dia melompat dari pesawat, 当他从飞机跳伞的时候， dia melompat tanpa parasut. 他没有带伞而跳下去， Dia baru sadar ketika dia ingin meraih tali parasutnya namun hilang. 当他要拉降落伞的绳子，才发现 Dan dia menyadari bahwa ia ini terjun bebas tanpa parasut. 他没有带伞而跳下去的。 Hingga saat itu Bapak Ibu sekalian, 到目前为止 mungkin，lompatan ini agak tampak mengasihkan bagi dia dan menyenangkan. 当时好像他的跳伞是很有乐趣的活动， Namun tragisnya, 却成了一个悲惨的遭遇。 ia telah bertindak tergesa-gesa dan tanpa berpikir. 在匆忙中，愚笨的行为 Dan kemudian akhirnya menyebabkan kematian. 带来死掉的结果， Akibatnya tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya. 没有一个人能够救他， Karena imannya dalam tanda petik terhadap parasut yang tidak pernah tertekuk itu. 因为他对降落伞的信心非常坚固。 Sehingga dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, 从这里我们就能看到， bahwa iman kepada apapun atau siapapun 对任何东西或对任何人有信心， selain kepada Tuhan 除了对神有信心之外， akan menjadi tragis secara rohani. 会带来致命的属灵结果。 Hanya dengan iman kepada Kristus 唯独在对耶稣基督的信心， kita bisa melangkah dalam kegembiraan hidup 我们能过快乐的生活。 walaupun penuh dengan tantangan dan cobaan. 虽然我们面对很多挑战和试炼， Iman adalah sarana dari Tuhan bagi setiap kita. 信心是上帝给我们的工具， Iman adalah pemberian Tuhan sehingga kita bisa percaya kepadanya. 信心是上帝赐给我们的，让我们能够信任他。 Jadi iman yang aktif 主动的信心 adalah sebuah iman yang tidak hanya percaya, 不只是相信， tetapi juga ditunjukkan dengan tindakan atau perbuatan sesuai dengan apa yang kita imani. 也要有行为来配合我们的信心。 Oleh karena itu dari iman yang aktif, 因此，因为主动的信心， maka yang kedua itu akan menghasilkan tindakan yang sesuai dengan pemahaman yang tepat. 第二个就是产生符合信心的行为。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dari iman kepada firman Tuhan, 对神的话有信心， maka tindakan yang dilakukan oleh Yosua pun sesuai dengan apa yang telah ia imani. 约书亚所做的事情符合了他的信心。 Dari iman
akan menghasilkan tindakan atau perbuatan sesuai dengan pemahaman kita, dengan iman kita itu. 从信心产生，根据我们的理解和行动。 Dalam Yakobus, 在雅各书， kita menemukan bagaimana iman dikaitkan dengan tindakan atau perbuatan. 信心和行为是有关联的。 Banyak orang pada masa sekarang ini berasumsi bahwa dengan berusaha hidup baik dan telah melakukan segala sesuatu dengan baik cukup membawa mereka untuk kemudian masuk ke surga. 现代人以为他们只要好好生活，并尽量做好的，就能够带他们进天堂。 Orang-orang seperti ini bersandar pada perbuatan-perbuatan baik mereka untuk memuaskan tuntutan keadilan Allah. 这种人依靠他们的行善来满足神公义的要求， Hal ini tentu merupakan satu pengharapan yang sia-sia. 这是徒劳的盼望。 Hukum Allah, Bapak Ibu sekalian, menuntut kesempurnaan. 神的律法要求完全， Dan tidak ada manusia yang sempurna. 没有一个人是十全十美的。 Maka kita tidak akan memiliki kebaikan yang cukup untuk masuk ke surga. 我们没有足够的善良能带我们进天堂。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dalam pengajaran Reform, 在改革中的教义 selalu menekankan bahwa kita dibenarkan berdasarkan iman saja. 一直强调，我们因信称义， Tetapi bukan hanya dengan iman itu sendiri. 不只是靠信心而已。 Pembenaran yang sejati selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan baik di dalam proses pengudusan. 真正的正义在圣洁的过程中产生好行为。 Pada waktu Yakobus menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, 当雅各说信心没有行为是死的， dia menyatakan bahwa iman yang demikian tidak akan membenarkan seorang pun. 这样的信心不能让一个人称义， Karena iman itu tidak hidup. 因为这样的信心是死的。 Iman yang hidup menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. 我的信心产生好行为， Tetapi perbuatan-perbuatan baik itu bukanlah dasar dari pembenaran. 但是好行为不是正义的根据。 Hanya usaha yang telah dicapai oleh Yesus Kristus yang dapat membenarkan orang berdosa. 唯独耶稣基督的作为能让罪人称义。 Jadi perbuatan baik dalam diri kita, 我们能做慈善的， karena kita sudah diselamatkan dan dibenarkan di dalam Kristus. 因为我们已经被得救，并在基督里称义。 Sehingga iman yang sejati 真正的信心 akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang mencerminkan iman percaya dari pribadi tersebut. 产生好行为，配合我们所相信的。 Inilah yang membedakan orang Kristen dengan yang lain. 这是基督徒与其他人的不同。 Iman dan perbuatan-perbuatan baik harus dibedakan, tetapi tidak dipisahkan. 信心和好行为要把它分别出来，但是不能把它分离。 Karena iman yang sejati akan selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan ketaatan. 因为iman yang sejati， Ya, 真正的信心，真正的信心产生顺服的行为。 sehingga dengan demikian tindakan kita itu akan selalu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. 这样我们的行为是一直是很正直，也是符合上帝的旨意。 Sehingga kita tidak bertindak sesuai dengan keinginan kita sendiri. 我们没有根据我们自己的意念来行动。 Inilah yang bisa kita lihat dalam diri Yosua. 我们在约书亚所看到的， Karena dia percaya kepada Tuhan, 因为他相信神， sehingga dari kepercayaan dan pengalamannya bersama dengan Tuhan, 从他的信仰与神经历的事情， maka perbuatan atau tindakan yang dia lakukan sesuai dengan pengertian dan pemahaman yang benar, 他所做的事情根据正确的理解， sehingga dia tidak bertindak dengan gegabah. 他没有随随便便。 Ada seorang bernama Richard Foster. 有一个人名叫 Richard Foster， Dalam bukunya yang berjudul Stream of Living Waters, 在他的书里，生命活水气流。 dalam buku ini dia melihat bagaimana orang-orang Kristen itu, orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus mendemonstrasikan iman mereka. 他看到基督徒如何表现他们的信心。 Terdapat 4 tradisi yang dicatat dalam bukunya. 他记录了4个传统， Dalam keempat catatan tersebut ada satu yang disebut dengan the social justice tradition. 从4个传统，其中一个是社会公益的传统。 Di mana orang-orang yang berada dalam tradisi ini 当时的人， memanifestasikan kehidupan rohani yang sudah dimenangkan oleh Kristus 他们如何表现已经被基督抢救的灵魂？ dalam wujud kepedulian terhadap sesama yang tersisihkan, 他们关心边缘的人， yang menderita, 生活很苦的人， yang sakit, 生病的， yang diperlakukan dengan tidak adil, 受到不公平对待的 dan 人 lain sebagainya. 等等。
Jadi mereka ini boleh dikatakan adalah orang-orang yang memanifestasikan iman dan pengembangan kehidupan rohaninya melalui pelayanan kepada dunia yang menderita. 他们俯视世界痛苦的人来表现他们的信心。 Salah satu orang yang berada dalam tradisi ini adalah Toyohiko Kagawa. 继承这个传统的人是多优希哥嘎嘎瓦， Dia adalah seorang Kristen yang berasal dari Jepang 他是一个日本的基督徒， yang memberikan perhatian besar terhadap situasi sosial pada masa itu. 他关心了当时的社会情况。 Sejak tahun 1909, 自从1909年， Kagawa memutuskan untuk tinggal bersama-sama dengan orang miskin di sebuah daerah yang bernama Shinkawa. 嘎嘎瓦决定了在新高瓦和其他平民住在一起。 Kagawa tinggal di sebuah gubuk dengan ukuran 2 kali 2 meter. 嘎嘎瓦住在2×2公尺的小屋子， Beliau kemudian menampung 4 orang miskin lain di dalam gubuk tersebut, 他收留了其他平民与他一起住， lalu membiayai kehidupan mereka dengan beasiswa yang diperoleh dari studinya. 用他的奖学金来供应他们的生活。 Walaupun kehidupan ekonominya waktu itu cukup sulit, 虽然他面对经济困难， Kagawa terus melanjutkan studinya di bidang teologinya. 嘎嘎瓦不断的读神学。 Salah satu sumbangan dari Kagawa bagi pemberantasan kemiskinan adalah dia melakukan sebuah penelitian secara ilmiah 嘎嘎瓦对消除贫穷的贡献，其中一个贡献就是他研究 penelitian ilmiah yang penyebab, akibat, dan cara menanggulangi kemiskinan. 他研究了贫穷的原因、后果和消除贫穷的方法。 Dan hasil penyelidikan tersebut ditulis dalam sebuah buku yang berjudul The Psychology of Poverty. 他所研究的资料写在一本书《贫穷的心理学》。 Dan buku tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari pemerintah Jepang pada waktu itu, 他的书受到了日本政府的注目， sehingga pemerintah pada waktu itu berupaya untuk menghapus daerah-daerah pemukiman orang miskin 政府就想办法消除贫民地区， yang dikenal dengan sebagai daerah slum 也被称为贫民窟， dan menggantikannya dengan perumahan murah. 以便宜的住宅区来代替。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, 身为信徒的生活， sekali lagi bahwa iman kita itu nggak pasif. 我们的信心不是被动的。 Dan dari iman itulah kemudian, dari iman kita kepada Tuhan, maka kita akan menemukan hikmat daripada Tuhan. 从信心，我们就会得到来自上帝的智慧。 Iman yang aktif akan terus mencari kehendak Tuhan 主动的信心会不断的寻求上帝的旨意， melalui kebenaran firman Tuhan. 接着神的话。 Dan iman yang aktif 主动的信心 akan menghasilkan tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan 产生符合真理的行动， atau sesuai dengan apa yang kita percayai. 还是配合我们所相信的行动。 Sehingga melalui iman kita, 借着我们的信心， maka orang-orang bisa mengenal Kristus. 人人都能认识耶稣。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini, 借着今天神的思想， setiap kita boleh terus belajar untuk menjadi saksi-saksi iman kepada orang lain. 我们不断的成为渐进的见证。 Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memanifestasikan iman kita. 我们能做很多事情来表现我们的信心。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 上帝祝福他的话， Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. 神啊，我们聆听了你的真理， Ajar kami untuk terus boleh beriman kepadamu 教导我们不断的对你有信心， dalam setiap kehidupan kami. 在我们的生命中， Dan dari iman percaya ini, 借着信心， kami boleh menghasilkan perbuatan-perbuatan yang menyatakan Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. 我们能对周围的人产生彰显基督的行为。 Kiranya Roh Kudus yang boleh terus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. 但愿圣灵不断的帮助我们成为听道的人。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。